صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. 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 نبيك أنا أصل التكوين من حد كن فيكون يا غرامي. نبيك أنا أصل التكوين من حد كن فيكون يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. أياما جاءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. أياما جاءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu lagi kita jam 12.30 tengah hari. Dalam jam 12.30 hari, insya-Allah kita tengah hari kita bertemu. Tadi pagi pukul 7 kita bertemu, yang kita namakan tuan-tuan siri atau kita namakan payungnya tuan-tuan, payung programnya kita namakan sebagai titisan embun pagi, titisan embun pagi. Dan yang 12 tengah hari ini, 12.30 tengah hari ini kita namakan sebagai hidup dan mati dalam Islam, hidup dan mati dalam Islam. Dan insya-Allah pada malam, kemungkinan pada hari Isnin yang akan datang ini, jam 9.30 malam, kita akan ke udara bersama dengan beberapa orang, mungkin seorang, mungkin dua orang, tetamu-tetamu saya untuk membincangkan tajuk-tajuk yang menyentuh tentang Islam, yang ada berkaitan langsung dengan kehidupan kita, tajuk-tajuk yang dibincangkan oleh pakar-pakar dalam bidang masing-masing, dalam bidang Islam masing-masing, supaya kita dapat insya-Allah ilmu yang lebih global, ilmu yang lebih mantap, ilmu yang lebih mendalam mengenai ilmu dan pengetahuan kita tentang Islam. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita bermula dengan siri yang baru. Kemarin saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan, kepada seluruh saudara yang menulis kepada kita, yang menulis dalam Facebook, buat komen. Kita tidak ke udara kemarin tuan-tuan dan puan. Insya-Allah pukul 12.30 hari, kita 12.30 tengah hari kemarin, semalam 5 hari bulan kita tidak ke udara. Paginya ada, pukul 7 ada, tapi pukul 12.30 tidak ada. Sebab ada beberapa halangan yang ada berkaitan dengan tugasan-tugasan saya dan sebagainya yang perlu diselesaikan pada ketika itu, dan tak sempat untuk pulang ke studio ini untuk meneruskan program pada pukul 12.30 tengah hari kemarin ataupun semalam, insya-Allah. Apapun, kali ini kita mulakan tajuk baru tuan-tuan dan puan, sayangi agama Allah. Sayangi agama Allah satu. Sayangi agama Allah satu. Besok, sayangi agama Allah dua. Tuan-tuan dan puan, menyebut tentang sayangi agama Allah ni, perasaan sayang ni tuan-tuan, sayang. Kasih, sayang, cinta ni ada pada semua orang. Ada pada semua orang terutama orang yang namanya manusia yang namanya insan. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada seluruh kejadian tuan-tuan dan puan, tak tahu berapa triliun kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ulat-ulat saja berapa triliun, ikan-ikan di laut saja berapa triliun tuan-tuan dan puan. Bayangkan segala yang berterbangan di angkasa raya berapa triliun, yang atas gunung, di atas bukit tuan-tuan dan puan, di sawah padi kita, di ladang kita tuan-tuan dan puan, yang kita dapat tengok dengan mata, tak dapat tengok dengan mata. Makhluk-makhluk mikroorganism yang kecil-kecil tuan-tuan. Agaknya berapa triliun. Tetapi saya nak menyebutkan of all the creations of God, semua sekali itu, makhluk yang namanya Tuhan, yang nama saya lah yang terbaik. Yang terbaik tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, yang terbaik. Tuan-tuan yang terbaik, saya yang terbaik tuan-tuan dan puan. Kerana saya manusia. Tuan-tuan manusia. Pasal apa tuan-tuan yang terbaik? Tuan-tuan, ada 3 perkara yang menjadikan tuan-tuan terbaik yang ada pada dia tuan-tuan. Tuan-tuan buat di mana-mana. Waktu tidur pun ada, waktu jaga pun ada, waktu bekerja pun ada, waktu makan pun ada, waktu di rumah pun ada, waktu istirahat pun ada. Apa dia? Kita ada jasad. Komponen jasadiyah. Jasad. Kita ada komponen akal. Aqliyah. Komponen aqliyah. Akal. Satu lagi, kita ada komponen ruhiyah, ruh, tuan-tuan, ruh. Kita ada ruh kita. Jasad, akal, ruh. Inilah saja makhluk Allah yang memiliki ketiga-tiganya. Yang lain tidak. Haiwan tak ada ketiga-tiganya. Malaikat pun tak ada ketiga-tiganya. Kita ada ketiga-tiganya. Jasad, pembinaan jasad yang terbaik. Makhluk yang namanya insan, pembinaan jasadnya terbaik.
Allah jadikan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Dijadikan manusia makhluk daripada kejadian-kejadian yang terbaik, komponen-komponen yang terbaik, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tuan-tuan. Yang kita baca, yang saya baca, tuan-tuan, sebahagian daripada kita, hampir semuanya bikinan tubuh kita, asalnya semuanya komponen-komponen daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syurga. Komponen-komponennya, bahagian-bahagiannya, partsnya, dan particles-particles yang menjadikan kita, tuan-tuan, seluruhnya, sel-selnya, daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah minta kita bertemu dengan Allah, balik menjadi ahli syurga, bukan jadi ahli neraka. The fact that we are all created from the components of syurga, and therefore you are expected to get back to Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan syurga, bukan insan neraka. Tuan-tuan, sebab itu kita tajukkan program ni sayangi agama Allah satu. Tadi saya menyebut, tuan-tuan, faktor sayang ni semua orang ada sayang. Sayang mak, sayang ayah, sayang adik, sayang abang, sayang kakak. Okey. Sayang isteri. Siapa yang tak sayang isteri? Sayang suami. Sayang anak laki-laki, sayang anak perempuan. Sayang, kita sayang. Sayang sesama manusia yang lebih besar. Sayang jiran tetangga yang lebih besar lagi. Sayang anggota masyarakat yang lebih besar, komuniti yang lebih besar, dan akhirnya menyayangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita adalah sebahagian daripada rangkaian rentetan umat, daripada utara sampai selatan, timur sampai barat. Para penonton yang berhati sekalian, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Dalam kejadian yang baik, mereka boleh, tuan-tuan, direducekan menjadi yang buruk, tuan-tuan, yang buruk. Daripada yang baik boleh jadi yang buruk. Sebab apa jadi yang buruk? Kita lawan perintah Allah. Kita tak taat kepada Allah. Kita ikut peraturan Allah. Kita tak ikut cara yang ditunjukkan oleh kekasih-kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang mati sekalian, balik tadi, sayangi agama Allah. Saya tadi mengatakan awal-awal, kita ada sifat sayang. Sayang. You know? Semua orang ada sifat sayang. Element of love, affection. You know? Dalam diri kita. Dan sebab itu untuk agama Allah, we have got to become the lovers of Allah, agama Allah, the lovers of the religion of God, the lovers of Islam. Saudara mesti menjadi, dan saya mesti menjadi kekasih Islam. Mengasihi Islam, mengasihi Islam, mengasihi Islam, mencintai Islam, menyayangi Islam. Saudara, tapi kalau kita sayang semua, tuan-tuan, dalam hidup ni, tuan-tuan tengok, kita sayang motorkar kita, sayang rumah kita, dan sayang pakaian-pakaian yang hebat kita, sayang, tuan-tuan, perhiasan-perhiasan kita. Itu yang kita sayang. Sayang, tuan-tuan, klien-klien kita, sayang produk-produk kita, sayang, tuan-tuan, sayang kita tengok, Masya Allah, tengok kekayaan kita, keselesaan kita, kita sayang. Sayang, kita jaga, tak mau kurang. Pagi tadi, tuan-tuan, saya cerita, tuan-tuan, pagi tadi saya cerita tentang sedekah. Tapi sayang. Oleh kerana sayang harta kita, pasal susah nak dapat, susah nak timbulkan harta, jadi nak keluarkan pun susah. Berketuk, inilah namanya, tuan, bakhil. Inilah namanya kikir. Nanti saya akan ulas dalam kuliah subuh, titisan embun pagi. Besok pagi saya akan ulas lagi soal itu, tentang sedekah. Para penonton yang hormati sekalian, balik tadi, kita ada sayang. Semua kita sayang. Saya dah sebutkan tadi, tuan-tuan, sayang mak, sayang ayah, sayang isteri, semua saya dah sebut. Itu sayang manusia. Sayang sesama manusia. Sesayang sesama benda. Apa benda? Benda rumah, benda kereta, benda. Peralatan-peralatan yang kita pakai hari itu benda, tuan-tuan. Pena yang sampai dekat 10,000 harga pena kita, pen kita, tuan-tuan.
lah benda. Hadiah-hadiah yang berlonggok-longgok yang diberikan. Hari jadi ada hadiah, hari naik pangkat ada hadiah, hari perkahwinan ada hadiah. Oh, macam-macam hadiah. Tuan-tuan ya. Dan kita sayang benda-benda itu. Ada orang khas jaga hadiah-hadiah kita. Ada orang khas menggosok hadiah-hadiah kita. Ada orang khas meletakkan hadiah kita dalam cermin-cerminnya. Tak boleh diusik lagi, tuan-tuan dan puan. Ada inventory-inventorynya. Anda sayang, kasih. Tetapi tuan-tuan dan puan, sayang kasih itu saja memang tak cukup. Itu sayaran luaran saja. Mari kita lihat sayang dalaman. Apa dia sayang dalaman? Itu tuan-tuan, sayang fizikal. Itu tuan-tuan, sayang mental, intelektual itu. Tapi ada lagi satu sayang duduknya ni di lubuk hati sanubari kita. Ni, tuan-tuan. Apa yang dia nak diisi dengan sayang itu? Tuan-tuan, bukan nak diisi dengan kebendaan, dengan emas, perak, dengan berlian, dengan sapphire, dengan batu-batu yang mahal-mahal, batu mahal, cincin sebetul cincin, ratus ribu, juta. Bukan. Yang nak dihias hati kita tu, yang lubuk hati kita tu ialah dengan agama, dengan Islam. Saudara-saudara, mari kita hiasi diri kita dengan Islam. Mari kita hiasi diri kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki dengan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Tak ada agama lain yang sempurna melainkan Islam. Sempurna tuan-tuan, sempurna. Tuan-tuan ada satu gelas ya, gelas air begitu. Gelas air itu betul airnya penuh sampai to the brim ya. Penuh air itu. Begitulah Islam. Ditambah pun tak boleh, dikurangi pun tak boleh. Kalau ditambah, tuan-tuan, kalau ditambah gelas atau cawan itu tak memerlukan lagi tambahan. Islam tak perlu ditambah lagi. Dah komplit. Dikurangi lagi tak boleh. Sebab when Islam gets to the brim tadi, air tadi, sempurnalah Islam itu. Ditambah tak boleh, dikurangi pun tak boleh. Dan kesempurnaan Islam itu diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya. Dan saya, tuan-tuan dan puan, saya dibekalkan dalam hidup daripada umur tuan-tuan dan alam rahim lagi sampai saya menguak lahir ke dunia ini setelah ditiupkan semangat Islam kepada saya, sampailah umur saya sekarang ni dah ganyot, dah tua dah tuan-tuan dan puan. Yang dibekalkan kepada saya yang di dalam ini ialah Islam. Dan kita mesti pertahankan Islam, bukan saja sayang tapi dipertahankan, mempertahankan Islam. Your whole function, your whole duty in this world is to, tuan-tuan, to defend Islam. To take Islam to the point where it is said to be the apex, the highest point dalam pemikiran manusia, itulah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, paling tinggi. Tidak ada lagi perkara yang boleh menyayangi tingginya Islam. Islam itu cantik, paling cantik. Tidak ada lagi benda yang menyayangi kecantikan Islam. Islam itu murni, paling murni. Tidak ada lagi yang menyayangi, melebihi kemurnian Islam. Saudara. Dan Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada saya. Allah berikan kepada isteri saya yang saya sayang. Allah berikan kepada suami kita yang kita cinta, puan-puan. Allah berikan kepada anak-anak kita, kepada cucu cicit kita sampai akhir zaman nanti. InsyaAllah, Allah berikan Islam kepada kita. Dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan Islam kepada kita. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya. Tadi yang saya nak menyebutkan, tuan-tuan dan puan ya, Islam, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tak ada benda yang menyayangi tinggi Islam. Yang menyayangi ketinggian Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, tuan-tuan. Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Kita harap insya-Allah, tuan-tuan dalam hal seperti ini ya, kita harap hari ini ya,
Hari ini di saat ini jam saya lagi 1 minit, 2 minit menunjukkan pukul 12.45. Mari kita mengambil satu kesaksian pada diri kita, tuan-tuan. Tengah hari ini. Apa dia? Sayangilah agama Allah. Sayangilah Islam. Cintailah Islam. Kasihilah Islam. Buatlah apa saja untuk Islam. Hatta, tuan-tuan, untuk pengorbanan menegakkan Islam. Nyawa kita adalah untuk Islam. Perkataan-perkataan kita adalah untuk Islam. Pandangan kita untuk Islam. Penglihatan kita untuk Islam. Lidah kita untuk Islam. Zuriat kita untuk Islam. Kekuatan yang ada kepada kita untuk Islam. Binaan tubuh ini untuk Islam. Binaan tangan, jari-jari ini untuk Islam. Binaan kaki kita untuk Islam. Seluruhnya. Luaran dan dalaman kita, tuan-tuan. Organ-organ yang ada di dalam ini. Seluruhnya. Jantungnya untuk Islam. Limpanya untuk Islam. Paru-parunya untuk Islam. Kidneynya untuk Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, tuan-tuan, kita dengar sebentar, tuan-tuan. InsyaAllah, pesanan daripada Yayasan Sabha. Yayasan Sabha, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, InsyaAllah, program ini, tuan-tuan, adalah bikinan YKS Production, Yayasan Kebajikan Sabha Production. Mari kita dengar mengenai apa dia Yayasan Sabha itu. Sila, tuan-tuan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah, sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi para penonton yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya sebenarnya sangat terhibur di pagi Sabtu, di tengah hari Sabtu ini, dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu di alam maya. Betul, kita bertemu di alam maya, tuan-tuan. Nampak kita bertemu di alam maya, tapi dari segi roh Islamnya, tuan-tuan berada di sisi saya, tuan-tuan dan puan. Dari segi roh Islamnya, tuan-tuan berada dalam kumpulan yang paling dekat dengan saya. Dari segi Islamnya, kata-kata tuan-tuan saya dengari, bisikan hati tuan-tuan saya dengari, tuan-tuan dan puan. Itulah kasih sesama Islam. Seronok kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau pergi ke luar negara, di mana-mananya tidak ada orang Islam, tiba-tiba, tuan-tuan, orang memberi salam kepada kita. Kita naik ke tapi, tuan-tuan, kita naik ke tapi. Dalam ketapi itu, ketapi kita nama tubes. Tiba-tiba dalam rush-rush macam orang bagi salam kepada Assalamualaikum. Allah, tuan-tuan, seronoknya kita negara yang tak ada orang Islam. Tiba-tiba seorang masuk train, tuan-tuan, masuk saja coach tu, bagi salam Assalamualaikum. Terus kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Alah, leganya kita. Pasti kita akan pergi pada orang itu. Hey brother, you gave salam just now. I answered your salam. You're a Muslim, I suppose. Oh, itu dia permulaan dia. Where you come from, brother? Kita tanya dia, dah mula. Kita tak nampak orang lain, tuan-tuan, tak nampak orang lain, dah nampak dia saja pasal dia Muslim. Pasal apa? Kita raikan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejahtera atas kamu, dia kata. Dia masuk saja coach, masuk saja train, tuan-tuan, masuk saja, tuan-tuan, tiup tu, terus dia sebut Assalamualaikum, dan kita jawab Waalaikumsalam. Itulah cantiknya Islam, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan menganggap dia? You don't know him, you have not seen him, you have never been together, but terasa brother, the brotherliness, the brotherhood, the brotherliness. Hebatlah, tuan-tuan.
Hebat tuan-tuan. Hebat. Terasa-rasa. Dia pergi nak turun satu stesen, kita pergi satu stesen. Allah. Kalau kita turun stesen yang sama tadi, brother tadi yang bagi salam tadi. Saya nak ajak dia minum ni. Nak singgah ni kat stall ni, kita nak minum. Dekat stesen Ketapi, tuan-tuan. Itulah sayangnya kita, tuan-tuan. Dan kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sahabat ni tak merasakan kasih itu, dan di antara ahli keluarga terdekat pun tak merasakan kasih kepada isteri, kasih kepada anak, atas nama kasih yang dicetuskan melalui kasih roh Islam. Saya sayang isteri saya kerana Allah, saya sayang anak saya kerana Allah. Saudara, tapi kalau sayang isteri saya sayang isteri saya kerana itu isteri saya, because she is my wife, tak jadi. Itu sayang orang-orang entah di mana, saya pun tak tahu. Tak ada. Dia tak sampai di hati di sini. Kita sayang isteri kita, kita belikan baju dia, kita belikan pakaian dia, kita belikan keperluan dia, kan? Kita sambut hari jadi dia, kita sambut ulang tahun perkahwinan kita. Nah. Kita gembirakan dia, fine. Tetapi kalau kita tidak bagi Islam kepada dia, bayang tuan-tuan, kita dah kahwin 20 tahun, kita tak beri Islam kepada dia. Islam yang dikatakan tak ada benda yang paling tinggi, tak ada benda yang boleh menyaingi satu benda, iaitu Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kali yang keempat saya menyebut ni, tuan-tuan dan puan. Dan kita tak beri kepada isteri kita, tak beri kepada anak kita. Masya Allah. 20 tahun dah kita kahwin. Anak yang pertama 18 tahun, anak yang kedua 15 tahun. Anak yang ketiga, tuan-tuan, 9 tahun. Dan anak-anak yang keempat, tuan-tuan, 6 tahun. 4 orang anak. Bagus, besar-besar anak kita, comel-comel anak kita, debab-debab anak kita. Bagus, tuan-tuan dan puan. Handsome-handsome anak kita, pretty-pretty anak kita. Tapi apa artinya handsome and prettiness, you know? The handsomeness and the prettiness, what does it mean? Apa artinya? Kalau kita tidak bagi agama kepada mereka, tak bagi Islam kepada mereka, tak bagi ilmu Islam kepada mereka, tak bagi pengertian Islam kepada mereka, you don't lead the way, you know, for the internalizations of Islam, for the practice of Islam. Macam mana, tuan-tuan dan puan ni? Tak maaflah, tuan-tuan dan puan ni. Dan Allah tanya kepada kita, takkan kita nak hidup secara begitu saja? Bagi makan, bagi tempat kediaman, bagi kereta, bagi pelajaran, masuk universiti, belajar dalam dan luar negeri, balik bekerja, tuan-tuan, gaji naik dan sebagainya, mati. Cerita tentang kematian ni, hari ni antara hari yang sugul bagi saya. Tadi pagi-pagi, tuan-tuan, setelah saya membuat tadi, rakaman tadi, program pukul 7 tadi, balik rumah dalam pukul 7.45 begitu, pukul 8, isteri bagi tahu, saya tak baca mesej. Seorang anak angkat saya dulu, masa belajar di University of Wisconsin, Amerika Syarikat. Dia undergraduate, kahwin di sana, suami isteri, tuan-tuan ya. Dan saya menjadi bapa angkat dia dan mak angkat dia. Meninggal tadi. Awal pagi tadi meninggal. Yang laki-laki meninggal, suami meninggal. Umur yang muda lagi, masih muda, tuan-tuan, masih muda. Di bawah hujung 40-an agaknya, hujung 40-an dan di bawah 50-an, mesti hujung 40-an. Meninggal. Tak dapat pergi, tuan, tak dapat pergi ada dua sebab. Sama COVID-19 menyebabkan kita tidak boleh pergi. Yang kedua, tuan-tuan, program ini yang mesti ke udara pada pukul 12.30. Satu lagi, sepupu saya, sepupu sendiri, meninggal tadi pada pukul, lebih kurang dalam pukul 6 tadi meninggal, pagi tadi, tuan-tuan dan puan ya. Sepupu ya. Alhamdulillah meninggal. Kita doakan, kita doa pada Allah SWT. Di Kelang sana. Tak berapa jauh, tapi COVID-19 tidak memberikan kita keizinan untuk kita cross district, bawa anak, bawa isteri, tak boleh, tuan-tuan dan puan ya. Jadi sebab itu kita doakan. Saya pun dah mendoakan teman saya, anak angkat saya yang baru meninggal, tuan-tuan dan puan ya. Seorang profesional, tuan-tuan, yang meninggal. Isterinya pun seorang profesional, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan anaknya, ada yang dah besar, yang dah kahwin, dah bercucu dah pun. Sebab dia kahwin awal, tuan-tuan. Masa belajar lagi, habis SPM, pergi ke Amerika Syarikat, masa belajar kahwin. Jadi kahwin umur muda sangat. Mungkin 19 tahun, 20 tahun tu mereka kahwin. Jadi anak, cepat dapat anak, cepat dapat cucu.
dan dia pula cepat meninggalkan dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sepupu saya ni pun muda lagi tuan-tuan, muda jauh lah muda dibandingkan dengan saya. Mungkin awal 50-an saja begitu tuan-tuan. Pun kembali bertemu dengan Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan hari ni kesegulan saya ni bila saya cerita tentang Islam, alhamdulillah. Sepupu saya tu nampak tuan-tuan daripada pengalaman saya lah, saya tengok tentang keluarganya, amalan Islam ni daripada kecil-kecil lagi. Begitu juga anak angkat saya tadi tuan-tuan, bagus ni anak angkat saya ni. Suami isteri bagus. Mereka daripada kecil, daripada belajar di markas syarikat, dah pakai tudung, dah pakai apa semua tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan mereka dalam gerakan. Kita ada MISG namanya. Malaysian Islamic Study Group sedia markas syarikat tuan-tuan. Mereka lah, inilah orangnya. Inilah ketua-ketua Islamic Groupnya. Dalam kumpulan-kumpulan mereka berusrah. Daripada awal-awal mereka berusrah tuan-tuan. Belajar juga. Jadi engineer juga. Jadi accountant juga. Berusrah juga. Tuan-tuan, gerakan-gerakan Islam hujung-hujung semester tuan-tuan kita pergi. Katakanlah tuan-tuan, kami belajar di Wisconsin. Katakan ada program istimaknya di Chicago. Bawa kereta tuan-tuan. Inilah orang-orangnya. Alhamdulillah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan atas nama sayang pada Islam. Mereka mati atas nama Islam. Mereka tuan-tuan dikafankan tadi atas nama Islam. Dimandikan atas nama Islam. Disolatkan atas nama Islam. Dan dikebumikan. Saya yakin sudah dikebumikan tuan-tuan. Atas nama Islam. Kedua-duanya, anak angkat saya tu dengan sepupu saya tu, insya-Allah mudah-mudahan dapat rahmat, redha Allah, sayang Allah kepada mereka, dan Allah ampunkan dosa mereka, dan Allah terima mereka seadanya sebagai Muslim yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, balik tadi cerita mengenai sayangi agama Allah, sayangi agama Allah. Dan kita kena sayang. Tuan-tuan, tak sempurna iman tuan-tuan, tak sempurna kemanusiaan, tak sempurna keinsanan, tak sempurna kehidupan kalau tuan-tuan mengenepikan Islam. Tak sempurna sebab tapak kehidupan ini adalah Islam. Tapak kejayaan adalah Islam. Pengertian kejayaan yang sebenarnya ialah kejayaan atas Islam. Kejayaan atas iman, kejayaan atas taqwa, kejayaan atas ihsan. Itulah kejayaan yang sebenarnya. Saudara-saudara, macam tuan-tuan lah, saya belajar macam tuan-tuan ni. Lama belajar, 23 tahun saya belajar tuan-tuan. Belajar. First degree, master's degree, PhD, doctoral. Tapi kalau setakat belajar begitu saja di Amerika Syarikat, belajar begitu saja 6 tahun setengah di Amerika Syarikat. Akhirnya kita junjung ijazah kita tuan-tuan, junjung ijazah kita. Aku ada masters, urban science, aku ada PhD urban science. Apa dia artinya dalam hidup kita? Ya. Sepatutnya tuan-tuan, PhD dalam urban science itu sebagai alat untuk menjelmakan Islam. Masters dalam urban science, urban dan regional planning itu sebagai alat untuk meletakkan Islam ke singgah sananya, sebagai alat. They are all means. Diplomas are mean, degrees are mean, PhD, doctor degrees are all means. Alat untuk membawa Islam ke mercunya. Kehebatan akal ini alat untuk meletakkan Islam ke martabatnya. Harta benda kita ni tuan-tuan dan puan, kekayaan kita ni alat untuk membawa Islam dan diletakkan ke tempat puncaknya. Sebab itu para hadirin, para penonton yang rahmati sekalian, saya mengharapkan sangatlah insya-Allah bila kita sebut kasih kepada Islam, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan mengasihi Islam dan saya mengasihi Islam. Saya nak tutup ni tuan-tuan. InsyaAllah kita bersini. Sayang besok sayang Allah 2, sayang agama Allah 2, sayang agama Allah 3, sayang agama Allah 4. Mungkin ada 4-5 siri tuan-tuan yang berbeza-beza sikit ya. Al-Qurannya berbeza, hadisnya berbeza, tetapi pada perkara yang sama, iaitu hebatnya Islam. Inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah, agama di sisi Allah, cara hidup di sisi Allah. Hanya Islam. Islam tuan-tuan, Islam. Maka tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya mengakhirkannya tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok di skrin di handphone, di smartphone tuan-tuan
kita memerlukan bantuan tuan-tuan dan puan untuk mendirikan Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Sebuah kompleks yang menelan belanja 13 juta ringgit. InsyaAllah. Tanahnya saya dah beli, saya dengan family dah beli, harganya 1 juta ringgit. Kita ansur beberapa tahun, tuan-tuan dah habis. Tapi nama dalam tanah itu, dalam geran itu bukan nama saya, bukan nama isteri, bukan nama anak. Namanya ialah Majlis Agama Islam Selangor, iaitu sebagai pemegang amanah kepada wakaf. Kita wakafkan tanah yang bernilai 1 juta itu. Dan diwakafkan tanah itu untuk didirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan itu juga tuan-tuan dan puan, insya-Allah satu impian kita dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun ini tuan-tuan akan terbentanglah, akan terbangunlah satu institusi yang namanya Anjung Husnul Khatimah. Gunanya memberikan khidmat pendidikan akhir kepada mereka yang berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, datang ke situ, tuan-tuan dan puan, mendapatkan ilmu, mendapatkan penghayatan. Apa ilmunya? Ilmu untuk mati bertemu dengan Allah. Mati sebagai orang Islam, mati sebagai orang yang beriman, mati sebagai orang yang bertakwa, dan mati sebagai orang yang dikurniakan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh mati tanpa ilmu. Kita tak boleh mati tanpa penghayatan Islam. Kita tak boleh mati tanpa salat. Kita tak boleh mati tanpa Al-Quran. Kita tak boleh mati tanpa kita bersedekah. Kita tak boleh mati tanpa kita concern kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mati tanpa kita concern kepada jiran tetangga, sahabat andai kita, menyayangi dan disayangi dan menyayangi mereka, tuan-tuan dan puan. Yang itulah kita nak belajar, tuan-tuan. Yang boleh yang sembahyang tidak sempurna, kita belajar di situ. Yang apa juga ibadat-ibadat tidak sempurna, kita belajar di situ. Yang Qurannya tidak sempurna, kita belajar di situ. Tuan-tuan, yang hidupnya belum nampakkan lagi kesempurnaan untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah sayang kepada kita dan kita sayang kepada Allah, nampaknya belum sempurna lagi. Kita belajar di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, untuk anak-anak. Untuk anak-anak daripada umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita ajar anak-anak ini supaya dia mengkhidmati tuan-tuan, mengkhidmati puan-puan nanti dengan khidmat yang paling baik dari segi agamanya. Baik layanannya, baik percakapannya, baik senyumnya. Tuan-tuan, baik khidmatnya, pagi, petang, malam. Tuan-tuan sakit pun dia khidmati. Tuan-tuan merana sakit pun dia khidmati. Dia khidmatinya. Dan disayanginya, dan dikasihinya, dan dimotivasinya kita yang tua-tua ni, tuan-tuan dan puan, oleh anak-anak yang dikhidmati dengan tangan yang saleh, tangan yang salihah, dengan kacamata yang saleh, dengan kacamata yang salihah, dengan lidah yang saleh, dengan lidah yang salihah. Inilah yang kita hendak anak-anak ni. Di mana tempatnya kita nak bina anak-anak yang saleh-salihah ini? Tempatnya di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, sumbangan untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan baca tu. Sumbangan untuk Anjung Husnul Khatimah dalam bentuk wakaf, zakat, sedekah, fidyah, amal jariah, Maybank. Itu nombor dia, tuan-tuan, insya-Allah. Saya dah bacakan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tu. Yang bergerak tu, tuan-tuan ni, insya-Allah. Dan ada buku, tuan-tuan, 3 serangkai buku yang saya tulis. Buku ni saya tulis khusus berdasarkan pengalaman saya bergabung dengan masyarakat selama 40 tahun, tuan-tuan. Masyarakat tinggi, masyarakat pertengahan, masyarakat bawahan, saya bergabung dengan mereka. Dan saya tulis buku ini berdasarkan fakta-fakta yang saya perolehi, tuan-tuan, untuk membantu diri saya, membantu semuanya sekali, supaya kita bersedia untuk mati bertemu dengan Allah. Buku yang pertama tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku ketika itu. Buku yang kedua, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Ini buku yang ke-42. Buku yang ke-43 yang terakhir, yang baru siap dalam sebulan ni, tuan-tuan. Panas lagi buku ni. Namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bacalah, tuan-tuan. Isteri kena baca, suami kena baca. Baru kita nampak, Masya Allah, di depan kita, tuan-tuan, di depan kita. Dapat tawaran syurga. Macam mana nak jadi isteri-isteri ahli syurga, suami-suami ahli syurga, menemani isteri-isteri mereka untuk menjadi ketua bidadari syurga. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, tuan-tuan, telefon, tuan-tuan. Nun di sebelah, tuan-tuan dengan telefon, tuan-tuan puan, di hujung di sana. Dari dua nombor telefon tu. Tuan-tuan nak mengetahui lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, apa dia kompleks Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan telefon saja, minta informasi lanjut
dalam bentuk FAQ, Frequently Asked Questions, dalam bentuk soal jawab mengenai komplek Anjuran Husnul Khatimah. Kita akan WhatsAppkan kepada tuan, kita akan email kepada tuan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, program kita ni tuan-tuan di bawah YKS Production ini, Yayasan Kebajikan Sabah Production ni tuan-tuan, kita ada 3 program insya-Allah. Pertama pukul 7 pagi, namanya Titisan Embun Pagi. Yang kedua pukul 12.30 tengah hari. Yang ini ni 12.30 tengah hari ni tuan-tuan, namanya tuan-tuan Hidup dan Mati dalam Islam. Hidup dan Mati dalam Islam. Dan kita sudah bermula siri yang pertama hari ini. Apa dia? Sayangi agama Allah 1. Besok sayangi agama Allah 2. Dan insya-Allah jika segala-galanya berjalan dengan baik, hari Isnin nanti malam pukul 9.30 malam bermulalah program di mana saya nanti ada tetamu-tetamu untuk membincangkan hal-hal mengenai Islam, hal-hal mengenai pelaksanaan Islam, hal-hal mengenai penghayatan Islam, hal-hal mengenai penjiwaan hidup kita ini untuk kita hidup sebagai Muslim, mati sebagai Muslim, sebagai mukmin dan sebagai muttaqin, bertemu dengan Allah dalam keadaan kita seronok nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, ada baiknya pada saudara. Cukup setakat itu, tuan-tuan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.